Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton video ini dan juga kepada Ustaz Abdul Hadi yang merupakan pensyarah kursus kami bagi subjek penyiaran dan komunikasi Islam. Okey, jadi sebelum saya memulakan perbincangan dengan rakan pembentangan saya sebentar lagi, saya akan berikan beberapa objektif tentang video kami. Okey, objektif yang pertama adalah mengenal pasti isu yang sering menjadi perbualan hangat di media sosial. Yang kedua adalah mengenal pasti punca terjadinya isu viral di kalangan masyarakat dan di media sosial. Yang ketiga adalah mengenal pasti kesan terhadap masyarakat. Okey, jadi sebelum saya mulakan atau sebelum saya berikan beberapa soalan kepada rakan pembentangan saya yang akan dibincangkan sebentar lagi. Okey, jadi saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nur Adila Natasha binti Ainain. Nombor kad encik saya 10 DPN 18F 2053. Okey, terima kasih juga kepada rakan pembentangan saya yang sudi menghadirkan diri dalam rancangan Sembang Kopi. Okey, jadi saya akan mulakan perbincangan ini. Okey, soalan pertama ni saya akan tujukan kepada Cik Siti Nursyaliza. Okey, soalan saya berbunyi seperti ini. Berikan beberapa contoh isu semasa yang terjadi di media sosial. Boleh berikan? Sila memperkenalkan diri dahulu. Okey, terima kasih Cik Nur Adila Natasha. Sebelum saya membincangkan tentang isu semasa yang telah berlaku di dalam negara kita, saya memperkenalkan diri saya. Saya Siti Nursyaliza binti Muhammad Hussein. Nombor kad matrik saya 10 DPM 18F 2062. Okey, saya terdapat 3 isu yang saya ingin bincangkan, iaitu isu yang pertama ialah isu yang menyatakan bahawa Nur Kartini, iaitu ibu kepada artis terkenal Malaysia iaitu Niloufar, telah memuat naik post dalam akaun Instagram miliknya dengan mengatakan kata-kata kesat terhadap Sultan Johor. Post tersebut telah menjadi viral dan telah menaikkan kemarahan rakyat Malaysia dan terutama sekali ialah rakyat Johor kerana menghina sultan mereka. Dan hal ini seakan Nur Kartini tidak menghormati institut Diraja Malaysia dan hal ini tidak sepatutnya berlakulah oleh kerana ia boleh membawa perpecahan antara masyarakat dan tiada keharmonian. Mengapa ia menyebabkan perpecahan masyarakat di dalam negara kita ini? Hal ini kerana ada segelintir masyarakat menyokong Nur Kartini dan masyarakat yang lain tidak menyokong Nur Kartini. Oleh kerana itu, mereka saling bercanggahan pendapat dan telah membawa satu pergaduhan alamaya. Okey, isu yang kedua ialah isu yang mengandungi perkara amat sensitif bagi masyarakat kaum Melayu dan beragama Islam di dalam Malaysia. Hal ini kerana isu tersebut melibatkan beberapa pemuda melakukan iklan perjudian bertemakan Hari Raya Aidilfitri. Kita tahu bahawa Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan bagi umat yang beragama Islam untuk meraihkan kemenangan selepas berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan. Dan isu tersebut telah menaikkan kemarahan warganet kerana iklan tersebut seolah-olah mempersendakan agama dan budaya yang terdapat di dalam Malaysia. Hal ini tidak sepatutnya berlaku oleh kerana ia akan membawa kepada sikap tidak menghormati agama, bangsa dan budaya dan tiada keharmonian dan masyarakat tidak mengambil peduli tentang sensitiviti masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum, agama dan bangsa. Isu yang ketiga adalah isu tersebut mengandungi hal yang sangat sensitif bagi masyarakat yang beragama Islam di dalam Malaysia. Isu tersebut telah menyatakan seorang usahawan wanita telah membuat pengakuan di dalam perstreaman secara langsung iaitu live di Facebook bahawa dirinya tidak suka solat 5 waktu di dalam kehidupannya. Dengan tindakan usahawan tersebut telah membangkitkan kemarahan warganet khususnya untuk bagi masyarakat beragama Islam. Hal tersebut akan membawa kesan buruk kepada orang ramai khususnya anak-anak muda kerana bimbang mereka akan termakan hasutan atau penyataan yang dikeluarkan oleh individu yang tidak bertanggungjawab serta yang suka mempersendakan agama.
Selain daripada 3 isu yang saya bincangkan tersebut, terdapat banyak lagi isu yang telah berlaku di dalam negara kita ini. Contohnya Niloufar dan suaminya telah melanggar SOP PKPB untuk membeli karpet dinilai. Selain itu juga Niloufar juga melanggar SOP di Hari Raya Aidilfitri kerana kunjung-mengunjung, dan terdapat Datuk Siti Nurhaliza telah membuat majlis tahnik untuk anaknya dalam waktu pergerakan PKPB, dan hal itu telah menaikkan kemarahan warga-warga net lah. Okey, sekian dari saya. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih Cik Siti Nurhaliza atas kerjasama anda. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Saya tujukan soalan ini kepada Cik Fazana Syazidina. Okey, berikan beberapa punca ataupun kesan di kalangan masyarakat dan di media sosial. Bersilakan. Okey, terima kasih kepada Cik Natasha. Saya akan antara punca isu viral terjadi mengandungi, sebelum saya bercakap tentang punca, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Farzana Syazidina binti Abdul Laham. Nombor kad matrik 10 DPM 18F 2080. Jadi antara punca terjadinya isu ini ialah kerana isu viral tersebut mengandungi sikap individu yang pentingkan diri sendiri demi kepentingan dan kebaikan diri sendiri tanpa memikirkan kesan atau impak kepada orang lain. Mereka juga suka menjatuhkan orang lain dan memfitnah sehingga menyebabkan tindakan tersebut memberi kesan negatif kepada orang lain. Selain itu, mereka yang mudah percaya kepada berita yang baru tersebar tanpa memikirkan kesahihan isu yang diviralkan, yang menyebabkan wujudnya isu viral yang tidak sahih dan cetuskan kemarahan di laman sosial. Akhir sekali, viral mengandungi sensitif syarikat Okey, terima kasih. Saya akan terangkan tentang kesan pula. Pertama, menyebar maklumat yang tidak sahih atau tidak kepastian kepada masyarakat. Kedua, masyarakat akan berpecah belah oleh kerana tiada kesetujuan atau tidak keharmonian sesama masyarakat. Yang ketiga pula ialah boleh mengakibatkan jatuh fitnah kepada seseorang yang diviralkan. Yang keempat pula ialah ia akan memberi kesan yang buruk kepada orang lain seperti akan mengalami kemurungan dan stres sehingga boleh mencederakan diri sendiri. Okey, dari situ saja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Fazana Syazidina. Terima kasih atas kerjasama anda. Okey, apa yang dikatakan oleh Fazana itu sebenarnya adalah betul dan 100% betul sebab ia faktor yang terjadi ni isu viral akan memberi kesan yang buruk kepada orang lain. Betul? Okey, jadi kita akan teruskan dengan soalan seterusnya. Saya akan tujukan soalan ini kepada Cik Siti Nur Najiha. Soalan saya adalah apakah cadangan ataupun pendapat Cik tentang isu viral ni? Bagaimana dengan pendapat Cik? Silakan. Okey, terima kasih. Nama saya Siti Nur Najiha binti Mahathir. Dan matrik saya 10 PM 19/2020. Okey, saya perlu memantau kegiatan anak-anak di media sosial supaya tidak terjerumus di kancah viral. Okey, contohnya Mak Pok perlu mantau segala aktiviti anak daripada peringkat kanak-kanak sampai sehingga remaja. Okey, pada umur ni mereka sering terjebak dalam media sosial macam keganasan, betul jadi macam penjenayah. Lepas tu pada umur ni juga mereka lebih percaya kawan daripada keluarga mereka sendiri. Yang kedua, setiap individu perlu bijak menapis berita-berita tertentu sebelum berkongsi dan menyebarkan berita atau maklumat. Okey, sebelum kita menyebar sesuatu berita ataupun maklumat yang kita baru saja baca di laman sosial seperti FB ataupun IG, mana-mana app saja,
kita perlu mendapatkan bukti dan benda tu sahih. Kalau kita post tanpa berita ataupun maklumat yang betul akan menyebabkan kemarahan yang berlaku. Macam contohnya yang Cik Saliza kata mengenai Ibu Nelofa yang post yang dia mengutuk mengenai Raja Sultan Johor. Situ saja dari saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih atas jawapan diberikan oleh Cik Siti Nur Najiha. Okey, secara keseluruhannya sebagai kesimpulan yang saya buat, yang kita dapat dalam apa yang dibentangkan sebentar tadi, perbincangan tadi. Okey, kesimpulannya adalah di mana setiap individu ataupun sesuatu pihak yang bertanggungjawab lah mesti perlulah bertanggungjawab terhadap berita yang ingin mereka sebarkan kepada orang ramai. Jadi dalam hal ini kerana setiap berita atau maklumat yang disampaikan mudah tersebar, terutama sekali di media sosial lah. Jadi pemikiran yang rasional dan waras serta tindakan yang bijak oleh seseorang individu yang menggunakan media sosial amat perlu dalam hal sebegini. Okey, jadi terima kasih. Sampai di sini saja rancangan Sembang Kopi O kita. Terima kasih juga kepada rakan pembentangan saya yang telah berbincang sebentar tadi bersama-sama. Okey, sekian, terima kasih.